Mat Perai berhenti melangkah secara mengejut. Dia menoleh ke arah Datuk dan saya dengan wajah yang pucat. Dia kelihatan berada di dalam keadaan yang serba salah. Mat Perai seperti enggan meneruskan langkah. Dia seperti mahu berpatah balik ke pondok durian. Badannya terus menggeletar seperti orang yang terkena histeria. "Kenapa, Mat Perai?" Datuk segera menggoncangkan tubuhnya. "Saya ni dah langgar pantang, Ayah Lang." Nama orang tu tak boleh disebut atau diberitahu pada orang. Siapa yang langgar pantangnya boleh kena penyakit gila babi. Ramai orang yang menyebut namanya pada orang lain jatuh sakit. Sebaik saja selesai Mak Prai bercakap, dia terus rebah atas rumput. Paling mengejutkan bila Mak Prai terus baring atas rumput. Dalam keadaan serba salah, saya mendongakkan muka ke langit melihat matahari yang memancar terang, sedangkan awan putih bergerak tenang di dada langit. Angin bertiup menggugurkan dedaunan kering. Datuk terus berusaha memberikan keyakinan pada Mak Prai bahawa apa yang dipercayainya itu adalah karut. Tetapi Mak Prai tidak mudah mahu menerima apa yang Datuk katakan itu. "Aku nak tanya kamu satu perkara dalam dunia ni. Baik di langit maupun di bumi, siapa yang berkuasa dan siapa pula yang menghidupkan dan mematikan manusia?" Datuk bertanya dengan lembut pada Mak Prai setelah semua usahanya yang dikemukakan pada Mak Prai sebentar tadi ditolak dengan mentah. "Tentulah Allah yang Maha Besar," jawab Mak Prai penuh keyakinan. Dia terus duduk, matanya menentang biji mata Datuk. "Kamu dah tahu jawapannya. Kalau dah tahu, kenapa yang kamu mesti takut dengannya? Percayalah, dia tu tak ada kuasa." Datuk memberikan semangat. "Tapi ramai percaya dengannya." Mak Prai kelihatan masih lagi ragu-ragu. Datuk terus menggelengkan kepala sambil menarik nafas dalam-dalam. Memang terlalu sukar untuknya memberikan semangat baru pada Mak Prai. "Sekarang ni kamu sebut namanya berkali-kali. Kamu maki dia. Aku nak tengok pantang larangnya berkesan ataupun tidak." Datuk mendesak Mat Prai. Cepat-cepat Mak Prai menggelengkan kepala. Mukanya bertambah pucat dan Datuk terpaksa bertindak lebih tegas supaya Mak Prai mematuhi arahannya. Kali ini Datuk tidak mahu menentang biji mata Mak Prai. "Kamu nak ikut cakap aku atau aku tinggalkan saja kamu di sini? Biar aku balik ke kampung." "Janganlah, jangan. Kerja Ayah Lang belum selesai lagi." "Kalau kamu mahu aku selesaikan, kamu kena dengar cakap aku." "Baiklah Ayah Lang," ujar Mak Prai dan terus menyebut nama Suhaimi Keraba serta memaki hamunya dengan semahu hati. "Berhenti Mat, berhenti." Mak Prai pun berhenti memaki hamu Suhaimi Keraba. Saya yang sudah tidak sanggup berdiri segera mencari tempat duduk. Sasaran saya ialah batang buruk yang melintang di tepi denai. "Sekarang ni kamu duduk diam." Itulah arahan Datuk kepada Mak Prai. "Kita tunggu sampai 10 minit. Kalau benar-benar orang yang pantang nama dia disebut itu berkuasa dan boleh mendatangkan bala kepada kamu, tentu kamu mengalami sesuatu," sambung Datuk sambil mengeluarkan jam saku dari bajunya. "Nah, kau tengok masanya." Datuk menyerahkan jam saku itu kepada saya. "Sampai 10 minit nanti bagi tahu aku." Saya segera patuh pada perintahnya itu. 10 minit sudah berlalu. Tidak ada perkara yang tidak diingini terjadi pada diri Mak Prai. Saya pun pulangkanlah jam saku itu kepada Datuk. Sebelum jam itu disumbatkan ke dalam poket, Datuk melihatnya sejenak untuk memastikan sama ada kiraan saya tepat ataupun sebaliknya. "Macam mana Mak Prai? Kau tentu setuju kalau aku katakan yang orang tu tak ada kuasa pun?" bisik Datuk ke telinga Mak Prai, tetapi dengan lemah dia menggelengkan kepala. "Kenapa ni Mat?" "Sebabnya tak jadi kerana Ayah Lang ada pelindung diri, ada pemakai dan petua. Sebab itulah sumpahnya tak menjadi." Datuk tunduk merenung bumi. Mak Prai segera berdiri. Panas terasa kian keras. Kulit dahi dan muka saya terasa pedih. "Kamu ni selalu memikirkan perkara yang buruk-buruk. Engkau tahu kuasa Allah, tetapi engkau tak yakin padanya. Inilah yang merosakkan diri kamu sendiri. Kamu kata aku ada pendinding kan? Sebenarnya perkara yang kau sebutkan tu memang tak ada pun pada aku. Apa yang aku lakukan ialah minta perlindungan daripada Allah." Datuk mula memberikan pendapatnya.
Dia tak peduli sama ada pendapat itu diterima oleh Mak Prai atau sebaliknya. Pokoknya, dia harus menyadarkan diri Mak Prai yang terlalu percayakan pada hal yang karut-marut itu. Bagi aku dia tak ada kuasa pun. Dia tu cuma orang gila. Cetus Datuk. Baik Ayah Halang pergi minta maaf padanya. Kalau tak nanti susah diri Ayah Halang. Tak payah. Dia bukan ada kuasa yang berkuasa. Macam Allah. Yang ada kuasa hanya Allah. Pergi jahanamlah dengan dia. Teruskanlah perjalanan. Aku ni nak cepat sampai ke rumah kamu. Tanpa rasa bimbang atau takut-takut, Datuk terus bersuara. Mak Prai jadi termangu-mangu dan serba salah. Jalanlah cepat. Tak usah dipikirkan tentang manusia gila yang tak bermoral tu. Datuk tolak belakang Mak Prai. Antara mahu dengan tidak mahu, Mak Prai terpaksa meneruskan perjalanan. Kami terus melalui beberapa buah dusun durian milik orang lain. Perjalanan selanjutnya tidak ada perbualan. Tiada seorang pun yang berminat mahu bertanyakan itu dan ini. Masing-masing melayani khayalan diri sendiri. Aduh. Datuk yang berada di hadapan saya terus membongkokkan badan. Kedua belah tangannya menekan pangkal belikat sebelah kiri. Mak Prai segera memangku tubuh Datuk agar jangan tersembam ke bumi. Saya memicit belakang Datuk. Kenapa ni, Tok? Ada orang baling benda tajam marah aku. Jelas Datuk. Saya segera renung kiri dan kanan. Anak mata saya tertumpu ke arah bambu runcing sepanjang 2 kaki di hujung kaki kanan Datuk. Bulu itu sudah pun patah 2 dan bahagian yang ditajamkan itu sudah pun hancur. Carikan aku daun dukung anak, ujar Datuk pada saya. Tanpa membuang masa, saya segera mencarinya. Dengan izin Allah, daun dukung anak yang melata di bumi itu saya temui dekat dengan pangkal pokok durian yang mati pucuk. Sapukan kat tempat yang terkena buluh tu untuk membunuh bisa dia. Datuk keluarkan arahan. Saya segera selak baju Datuk. Memang ada garisan memanjang yang melukakan kulit tubuh Datuk. Darah mula keluar dari kulit yang terkoyak itu. Aku dapat menepisnya. Kalau tidak, buluh tu dah tembus ke rusuk kiri. Terang Datuk sambil menyuruh saya menghancurkan daun dukung anak dengan telapak tangan. Atas arahannya juga, daun yang sudah hancur itu saya tampalkan ke tempat yang tergaris sesudah membaca 7 kali Al-Fatihah serta sekali selawat. Lebih dari 10 minit perjalanan kami berhenti. Bila Datuk sudah pulih, kami pun meneruskan perjalanan pulang. Tetapi baru 6 langkah, Suhaimi Keraba muncul di hadapan kami dengan beberapa batang buluh runcing di tangan kiri. Jangan dilawan. Itulah perintah Datuk untuk saya dan Mak Prai. Peluh yang menguasai setiap sendi membuatkan saya resah. Mak Prai melihat matahari yang terpacak di atas kepala. Tengah gembang. Kata orang tua alamat tak baik. Bisik Mak Prai ke telinga saya. Entahlah. Jawab saya. Diam. Jangan banyak cakap. Kalau perbuatannya boleh mengancam nyawa kita, cepat-cepat kita lari. Datang lagi arahan dari Datuk. Saya dan Mak Prai menganggukkan kepala. Datuk juga menyuruh kami berdiri sebaris menantang wajah Suhaimi Keraba. Kamu yang jadi kepala samsing memaki hamun aku. Tak sedar diri masuk kampung orang nak belagak ayam jago. Kata-kata itu ditujukan oleh Suhaimi Keraba ke arah Datuk. Kamu jadi baruanya. Jari telunjuknya mengarah ke wajah Mak Prai. Suami Keraba terus berlegar-legar di hadapan kami. Sesekali dia mencabut keris panjangnya. 2-3 kali dia acukannya ke arah saya. Aku yang merejamkan buluh tajam kepada kamu. Aku sakit hati kerana kamu mencaci dan memperkecilkan aku. Apa yang kamu katakan pada aku, semuanya aku dapat dengarlah. Suami Keraba mula memperlihatkan taringnya. Dan Mak Prai terus merenung ke arah Datuk, seolah-olah mengatakan yang cakapnya sebentar tadi adalah benar. Melihatkan kami semuanya membisu dan tidak kisah, membuatkan Suami Keraba naik angin. Dia mula memaki hamun Datuk dan menyifatkan Datuk dari keturunan orang yang tidak bertamadun. Datuk tetap membisu. Setelah menggunakan pelbagai cara, tetapi Datuk tetap bersikap dingin, tidak mahu memulakan pergaduhan. Dia mula menyerang Datuk dengan buluh runcing. Dia merejam 10 batang buluh runcing ke arah kami. Ianya satu kebolehan yang di luar kemampuan manusia biasa. Saya kira ada tenaga lain yang membantu Suhaimi Keraba.
Bagi menyelamatkan diri, saya dan Mak Prai terpaksa berlindung di balik pokok durian. Datuk tidak berganjak pula dari tempat dia berdiri. Tegak di situ sambil berpeluk tubuhnya. Kedua belah matanya dirapatkan. Cuma kelopak bibirnya sahaja bergerak seperti menyebutkan sesuatu. Lebih dari 4 batang bulu runcing direjamkan oleh Suhaimi Keraba kepada Datuk. Tidak satu pun yang mengenai tubuh Datuk. Semuanya menyimpang ke arah lain. Ada yang melekat pada pokok pisang hutan, terbenam ke bumi dan sebagainya. Suami Keraba berhenti dari melakukan sesuatu pada Datuk. Dia termenung sejenak. Datuk tetap Allahu Rabbi. Datuk tetap berdiri dalam keadaan berpeluk tubuh. Suami kerabat terus memintas arah belakang Datuk sambil membalingkan bulu runcing secara curi. Tetapi sebelum hujung bulu runcing itu menjamah kulit, terlebih dahulu untuk Datuk menyambarnya. Bulu runcing itu segera dibenamkan oleh Datuk ke bumi. Dan serentak dengan itu, suami kerabat menjerit. Kedua belah tangannya tergapai-gapai seolah-olah minta tolong. Suami kerabat jatuh ke bumi. Perlahan-lahan, Datuk membukakan kelopak mata sambil menjatuhkan sepasang tangan yang memeluk tubuhnya. Datuk merenung ke arah suami kerabat yang tertiarap ke bumi, berhempas pulas, berusaha untuk bangun berdiri. "Bangunlah sahabatku," kata Datuk. Suami kerabat merenung marah ke arah Datuk. Dalam rasa cemas dan takut itu, dia berjaya melepaskan diri. Kekuatan sahabat tak sejauh mana pun tak dapat melawan kekuasaan Allah yang mencipta diri saudara dan saya, yang memberikan nyawa juga pada kita, ujar Datuk lagi. "Yes," desis Suhaimi Keraba. "Saudara ni dah sesat. Kerana sesat itulah hidup saudara dikuasai nafsu syaitan." "Sudahlah," balas Suhaimi Keraba. "Terima kasih. Kerana saya ni sebenarnya tak berniat mahu bermusuh dengan saudara. Saya ni mahu bersahabat." Datuk mengulurkan tangan ke arah Suhaimi Keraba. "Kamu bukanlah orangnya." Suami Keraba menolak. "Saudara, kita ni mahu bersahabat." "Tidak ada masa untuk aku bersalam dan bersahabat dengan orang yang tak berilmu." Suami Keraba mula menceming. Saya dan Mak Prai keluar daripada tempat persembunyian. Kami pun segera mendekati Datuk yang kelihatan begitu tenang menghadapi cemuhan yang dilemparkan oleh suami Keraba terhadap dirinya. "Saya tahu sejauh mana ilmu yang ada dalam dada saudara tu," kata Datuk dalam nada suara yang lembut dan mengharapkan akan terjalinnya tali persahabatan di antaranya dengan Suhaimi Keraba. Tetapi ternyata Suami Keraba tidak mempedulikan harapan dan cita-cita Datuk. Dia terus melangkah kami dengan wajah seribu dendam. Dia terus melangkah, maksudnya melangkah melalui mereka ni lah ya. Kami pun meneruskan perjalanan pulang. Sampai di rumah, Mak Prai disambut oleh isterinya dengan pelbagai pertanyaan. Kenapa kami lambat sampai? Mak Prai pun memberikanlah jawapan yang kami singgah ke rumah beberapa orang kenalan. Ternyata alasan itu dapat diterima oleh isteri Mak Prai.